Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat kita hari ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz datang ke konti dan alhamdulillah selamat sampai kita terus mulakan cinta Palestin kita hari ni, fasa Baitul Maqdis, fasa ataupun era pasca kewafatan Saidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita Apa yang disampaikan silakan Ustaz. Ustaz? Boleh tonton juga dekat Facebook sabar nak dengar ni. dengan YouTube kita. Boleh. Okey, jadi alhamdulillah. Minta maaf lah kerana membuatkan ramai menunggu-nunggu. Selalu suspend dalam masa kita cakap. Ini suspend daripada awal lagi. Tak apa Ustaz. Taizu dah tolong cover tadi. Banyak dia cerita. Cuma duk dengar tadi. Okay. Baik, insyaAllah. Bismillah. Jadi insyaAllah kita pada minggu ini kita akan menyelesaikan dua perbincangan ataupun dua topik yang kecil, iaitu bagaimana keadaan Baitul Maqdis dalam dua fasa, iaitu fasa Sayyidina Osman radhiyallahu anhu dan fasa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita tengok pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Palestin telah dimerdekakan, memenuhi cita-cita Nabi SAW dan juga perkhabaran awal Nabi SAW. Kemudian pada zaman Sayyidina Umar, dia dibebaskan awal. Dan Sayyidina Umar memerintah sekitar 10 tahun. Jadi pada tahun kedua pemerintahan Sayyidina Umar ataupun tahun ketiga telah dibebaskan Baitul Maqdis. Jadi persiapan ketika itu adalah melebarkan pembukaan ataupun pengembangan Islam itu ke jajahan Rom dan Parsi. Rom di barat dan Parsi di timur. Jadi Baitul Maqdis telah menjadi satu kita panggil tempat pengumpulan strategik untuk menuju ke Mesir. Walaupun kita ambil sebelum ini bahawa nak buka Baitul Maqdis melalui Mesir. Kan, tetapi begitu juga nak membuka Mesir melalui Baitul Maqdis. Dua-dua saling bekerjasama. Jadi macam mana? Macam mana ia berlaku begitu? Kerana kita dapat tahu bahawa Mesir ni terbahagi kepada dua kontinen lah, dua bahagian. Yang mana ada bahagian yang menyatu dengan Asia, bahagian kecilnya, iaitu Semenanjung Sinai dan ke bawah. Okey. Dan sebahagian lagi adalah, sebahagian besar Mesir itu adalah di Afrika. Jadi bahagian yang dibuka untuk sebelum ke Baitul Maqdis adalah bahagian Asia. Manakala bahagian yang dibuka selepas Baitul Maqdis sebelah Sinai, iaitu dimulakan dengan pergerakan daripada Gaza menuju ke Arish. Jadi Arish itu dibebaskan ataupun dibuka pengembangan Islam itu melalui Gaza. Okay. Jadi ini masih lagi dalam zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dalam zaman Sayyidina Umar ini, apabila selepas musim ta'un dan sebagainya, kita mengetahui bahawa Muawiyah bin Abi Sufyan yang memegang menjadi gubernur Syam, dia telah mengutus kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu minta izin nak buat Navy, tentera Islam. Tentera laut. Tentera laut. Tentera Islam. Nak menubuhkan angkatan laut yang pertama. Jadi Sayyidina Umar hantar surat kepada Amr bin As. Tanya, ini Muawiyah nak buat tentera laut. Apa pandangan kau? Amr bin As, jadi Muawiyah ceritalah kebaikan-kebaikannya untuk buat tentera laut ni. Amr bin As pula menceritakan sudut negatifnya. Bahawa antara benda yang dilihat pada ketika itu adalah ia benda baru bagi dunia Arab. Jazirah kan? Jazirah Arab. Terutamanya Mekah. Mereka orang Quraisy, orang Mekah, bukan orang apa kita panggil? Orang laut. Orang bukit lah kira-kira. Kan sebab Mekah di tengah-tengah tu lah. Orang gantang kata orang darat lah. Orang darat. Betul. Jadi apabila begitu, Amr bin As kata, engkau akan meletakkan hamba-hamba Allah ini di atas lautan dan di bawah langit. Tidak ada tempat untuk mereka berpaut. Jadi maknanya kalau berlaku sesuatu, tak perang pun, kena pukul ombak pun boleh nyahut korban. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengambil kaedah dalam Islam, dar'ul mafasid aula min jalbil masalih.
mengelak kemudaratan Kemudaratan. adalah lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Jadi Sayyidina Umar kata, aku tak akan membahayakan seorang pun nyawa umat Muhammad ini untuk tanah-tanah yang baru. Jadi kalau tak perang lagi pun ada kemungkinan bencana, jadi Sayyidina Umar tolak. Manakala bila berlaku peralihan kuasa selepas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wafat, syahid, Muawiyah tak berhenti, tak berputus asa. Dia menghantar sekali lagi kepada khalifah yang baru. Dia tahu, okey, Umar punya stand gini. Okey, tak apa, kita buat fokus benda lain. Kemudian bila Sayyidina Osman take over, Sayyidina Muawiyah try sekali lagi. Dan Sayyidina Osman telah melihat dalam kaedah syarak juga. Tetapi berdasarkan ayat wa'idul lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Hendaklah kamu mempersiapkan kekuatan kamu daripada kekangan-kekangan kuda. Jadi nak memerangi Rom mesti melalui jalan laut. Kerana Rom menyara tenteranya ataupun apa kita panggil, membangunkan ketenteraan dia, apa kita panggil, menaja. kubunya. Kubu. Kubunya di Mesir ni melalui jalan laut. Dengan Cyprusnya, dengan Byzantiumnya dan macam-macam lagi lah di utara, di Mediterranean. Semua laut. Dari belahan Semua laut. Mediterranean. Jadi kalau kita tahu di Arish ini, dia port di Mesir menghadap ke Mediterranean. Kalau Bor Said itu menghadap ke Laut Merah kan. Jadi untuk menyekat pengaruh Rom, mesti putuskan jalan laut ini. Tidak dapat tidak. Jadi di sinilah satu kaedah dalam Islam, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tak boleh dicapai, benda yang dituntut kewajipannya dalam agama, melainkan dengannya, walaupun benda tu asal dia tak wajib, maka dia jadi wajib. Jadi Sayyidina Uthman ambil kaedah ini dan membenarkan. Maka dibentuklah angkatan tentera di zaman Sayyidina Uthman ini, First Navy dalam Islam. Dan First Navy ini telah diberitakan oleh Nabi SAW. Dah dibayangkan Dah dibayangkan dari zaman ketika Nabi bersama dengan Ummu Haram. Ummu Haram duduk sikat rambut Nabi. Jadi Nabi kata, kamu akan membuka tanah Rom. Kemudian Ummu Haram kata, doakan aku daripada kalangan tentera itu. Kamu akan berperang melalui laut. Jadi pada ketika itu, jauh ni cerita laut dengan dunia Islam ni. Selepas zaman Nabi SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu zaman Sayyidina Umar. Nabi SAW telah memberitakan bahawa Ummu Haram akan wafat di Cyprus. Dan masyarakatnya Kubrus. Cyprus. Jadi, Akka telah dipilih. Akka, utara Palestin, selatan Lebanon, telah dipilih sebagai kubu pertama laut umat Islam. Jadi Sayyidina Muawiyah telah membina Akka sebagai, pada zaman Sayyidina Osman ini, sebagai pengkalan laut pertama umat Islam dan mula membina 1,700 kapal. Mula-mula bina bukan 17 kan? Bukan. Bukan 100. Bukan biasa-biasa. Banyak terus. 1,700 kapal. Dan kapal yang dibina bukan kapal yang memang kita kata asal ada. Bukan. Untuk perang. Untuk perang. Dan memang kapal yang saiznya adalah saiz mega lah pada zaman itu. Dan kapal inilah yang membawa tentera Islam akhirnya menawan Cyprus daripada Rom. Tetapi pada kali pertama ini, tawanan ini berlaku tidak diambil alih lah Cyprus itu. Kerana mereka telah bersetuju untuk tidak berperang dan mereka membayar jizyah. Dan jizyah yang sangat besar, iaitu 7,200 dinar. Bila dia tengok 1,700 kapal datang, kepung Cyprus pula bukannya besar mana pun. Cyprus kecil je. Kapal baru pula tu. Kapal baru pula. Tentera baru pula. Dan yang memimpin ketika itu adalah
Abdullah bin Qais Al-Kindi. Abdullah bin Qais Al-Kindi ini adalah daripada kalangan tabi'in. Yang mana Sayyidina Osman telah menyebut untuk melantik Abdullah bin Qais ini, Sayyidina Osman bagi dia punya guideline. Lantiklah mereka yang sangat menitik beratkan keselamatan umat Islam. Untuk menjadi admiral pertama ini adalah orang yang syarat Sayyidina Osman, mesti orang ni dia apa pun dia akan utamakan keselamatan tentera dia. Sebab nak cover balik yang Sayyidina Umar, pertimbangan Sayyidina Umar tu. Ha. Jadi Sayyidina Osman telah ambil penilaian itu dan meletakkan orang yang paling berwaspada. Dan Abdullah bin Qais ini adalah antara anak murid kepada, kalau kita belajar dalam ilmu hadis, Abdullah bin Qais ini dia ambil daripada Abdullah bin Samit. Dan Abdullah bin Samit ada dalam konvoi itu, dalam ekspedisi itu. Dan ketika itu kita telah melihat kejayaan yang sangat luar biasa dan membuka laluan kepada kapal-kapal Islam. Jadi ada 4 perjanjian itu. Yang pertama, mesti putuskan bekalan kepada Rom. Cyprus mesti putuskan hubungan dengan Rom dan memberikan maklumat perisikan kepada dunia Islam, kepada umat Islam. Dan jizyah sebanyak 7,200 dinar. Dan ini sangat banyak ni. 7,200 dinar ni lebih kurang 7 juta lebih. Oh ya. Kan 10 juta lah kalau kita kira bundarkan. Kemudian dalam peristiwa ini kita telah melihat Palestin atau Baitul Maqdis itu telah menjadi kubu pertama laut umat Islam. Ush, Masya Allah. Mana kata besar, signifikan Baitul Maqdis ni Ustaz dalam sejarah. Zaman Sayyidina Osman. Zaman Sayyidina Osman, maknanya kat situ bermula tentera laut pertama dalam sejarah Islam, dan bermulanya di Baitul Maqdis. Ada situ. Lepas tu dengan kemudahan yang ada ataupun kapal perang yang ada itu pun dah cukup untuk menggerunkan lawan dan musuh juga lah Ustaz. Itu zaman Sayyidina Osman. Manakala zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ada perkembangan mungkin di zaman Sayyidina Ali? Berlaku sedikit pemisahan kuasa. Zaman Sayyidina Ali ni adalah tahun fitnah. Selepas Sayyidina Osman dibunuh, Sayyidina Osman ketika mana duduk dalam zaman fitnah ini, kita cuba ringkaskan. Zaman Sayyidina Osman ini duduk dalam zaman fitnah, Muawiyah telah menawarkan untuk Sayyidina Osman tinggalkan Hijaz, tinggalkan Madinah dan berkampung ataupun berpusat pemerintahan Sayyidina Osman itu di Syam. Kerana Syam ini dipenuhi oleh pengikut-pengikut yang setia, pengikut-pengikut kerajaan yang setia. Tapi Sayyidina Osman kata, aku tidak akan sekali-kali membayar walaupun dengan sehelai rambut aku untuk meninggalkan bumi Nabi SAW. Maknanya dia nak duduk dekat dengan Nabi. Kalau nyawa terancam pun tak ada masalah. Jadi zaman Sayyidina Ali, fitnah yang berlanjutan daripada Sayyidina Osman itu merebak ataupun kira kansernya membarah. Semakin parah. Dan benda ini juga menjadi pembunuhan Sayyidina Osman ini menjadi titik tolak pada perpecahan sahabat pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kepada 3 golongan. Yang pertama, golongan Ummahatul Mukminin, Aisyah dan sekutunya Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anhuma, Ummahatul Mukminin, telah mengambil keputusan untuk mendesak Ali tidak menubuhkan kerajaan dulu. Selesaikan dulu kisah Osman. Kalau tidak selesaikan, kami akan keluar menyelesaikannya. Jadi Sayyidina Ali melarang keras tindakan sembrono begitu, sehingga ia bertindak menyekat dan berlakulah peperangan Jamal pada tahun 36 Hijrah, iaitu selepas pelantikan Sayyidina Ali, berperang peperangan saudara pertama dalam dunia Islam, iaitu berperang dengan Ummahatul Mukminin Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana Sayyidina Ali dengan kekuatannya 20,000 tentera, Sayyidina Aisyah dengan 30,000 tentera. Mereka tidak keluar bukan untuk berperang, tetapi keluar untuk mencari
pembunuh Sayyidina Osman. Tetapi bila Sayyidina Ali keluar menyekat, golongan pelampau telah membahagikan dua kumpulan mereka. Satu duduk dalam kumpulan Sayyidina Ali, satu duduk dalam kumpulan Sayyidina Aisyah. Dan mereka lah yang mencetuskan peperangan sehingga terbunuhnya dua sahabat mulia, iaitu Zubair bin Awam dan Talhah. Dan ini menyebabkan penasihat-penasihat Aisyah mendesak untuk mereka berhentikan perang, tetapi akhirnya strategi Sayyidina Ali adalah menculik Aisyah dengan mengarahkan Muhammad bin Abi Bakr, anak saudara kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan anak tiri kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, untuk dibunuh unta Aisyah, lalu dibawa tandu Aisyah kembali ke Madinah. Kemudian setahun selepas itu, bila Muawiyah tengok tidak ada tindakan Ali terhadap pembunuh Sayyidina Osman, Muawiyah pula ingin keluar mencari pembunuh Osman. Dia keluar daripada Syam dan bergerak menuju Kufah. Pada ketika ini Sayyidina Ali telah menuju Basrah. Dan Sayyidina Ali ketika ini telah mengubah tempat pemerintahan daripada di Madinah ke Kufah. Ke Kufah. Oh, okey. Sebab tu kan kita tengok kenapa kemudian Sayyidina Hussein nanti nak perang dengan Umawi berpusat di Kufah. Okey, jadi bila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berhijrah ataupun berpindah ke Kufah dengan sekitar 1,200 tentera sahaja yang ikut Sayyidina Ali daripada Madinah tu ke Kufah. Sehinggalah datang tentera daripada Basrah dan semua. Akhirnya Sayyidina Ali ada 12,000 tentera. Tetapi dalam peperangan Siffin ini, kita telah menyaksikan sebenarnya Sayyidina Hasan telah mencegah atau menegah ayahnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma daripada berperang kerana takut akan ramai lagi korban daripada kalangan umat Islam. Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah mengatakan, ini tindakan mesti diambil oleh pemimpin. Jika tidak, mereka akan bertindak sembrono selepas ini. Semua orang akan keluar daripada kepimpinan mereka. Jadi akhirnya syahid 70,000 tentera Islam. Oh, ya Allah. Itu zaman Sayyidina Ali. Zaman Sayyidina Ali, di antara Muawiyah dengan Ali dalam peperangan Jamal ini. Dalam peperangan Siffin ini, 70,000 tentera Islam, 25,000 tentera Ali dan 45,000 tentera Muawiyah. 70,000 syahid ini, 45,000 daripada tentera Muawiyah dan 25,000 daripada tentera Ali. Dan di sini ada sedikit salah faham sehingga ada orang memburukkan Muawiyah seburuk-buruknya. Wal'iyadzubillah. Muawiyah adalah penulis wahyu. Muawiyah adalah sahabat Nabi yang mulia. Muawiyah adalah pemimpin umat Islam dan salah satu daripada khalifah umat Islam. Jadi siapa yang tidak bertanggungjawab dalam penulisan sejarah telah mengkritik sembrono ke atas Muawiyah. Sedangkan apa yang berlaku apabila terbunuhnya Ammar bin Yasir dalam peperangan itu, Amr bin As telah menggugat pendirian Muawiyah untuk berhenti peperangan. Dan antara cerita yang selalu diwar-warkan bahawa Amr bin As menggunakan taktik menyucuk Al-Quran pada tombak itu untuk menipu Sayyidina Ali adalah sebenarnya telah penyelewengan. Sebenarnya dicucuk tombak pada Quran itu supaya diangkat dan untuk menghentikan peperangan. Tujuan sebenarnya adalah untuk menghentikan peperangan. Dan peperangan dihentikan sehingga berlakulah tahkim di Daumatul Jundul. Dan ini menunjukkan bahawa Baitul Maqdis pernah juga menjadi kubu pembangkang kepada dunia Islam. Oh, okey. Maknanya lepas ni kita akan sambung cerita apa yang berlaku selepas ataupun sewaktu era Muawiyah itu ya. Dan Syam menjadi ibu kota dunia Islam kabarnya. Kita akan sambung untuk episod kita akan datang. Tapi hari ini Ustaz dah ceritakan dari zaman Sayyidina Osman dan kemudian ke Sayyidina Ali, dan insya-Allah kita akan sambung kisah berikutnya, masya-Allah. Tapi semuanya berkisar Baitul Maqdis Ustaz. Dan nak kata besar impact dan juga signifikan
signifikannya. Ini Baitul sebenarnya ramai Maqdis tak tahu sejarah. ni Ustaz. Dengan Ya. jadi kubu kuatnya, Ah. tentera lautnya, 1,700 kapalnya. Wih, menarik Terima kasih sejarah kita. banyak, Dan Ustaz. untuk hari ini terima kasih Ustaz. Minta maaf mungkin sedikit terbatas masanya, tapi insya-Allah ilmu tu kita pegang dan kita Panjang-panjangkan. simpan untuk Yap. edisi akan datang. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, itu dia